Record dah start ke? Okay. Dah. Okey. Terima kasih. Jadi untuk CAD, dia bagi kita option yang ni lah. Mengikut guideline ni kita akan pakai 30 hingga 50%. Dia tak tetapkan 40, 20 tadi. Kita guna option yang kedua ni. Jadi untuk option yang kedua ni, ini contoh trigger kredit. Jadi kita boleh bangunkan, setkan dalam RPP kita. Secara fizikal adalah SLT dia adalah antara 11 hingga 18 jam. Untuk aktiviti pembelajaran sama juga 11 hingga 18 jam. Dan untuk pentaksiran, assessment 4 hingga 11 jam. Ini yang kita kena plan lah. Kalau aktiviti yang kita boleh buat video, kelas secara online menggunakan Google Meet ke any kind of platform, guna Teams ke, ataupun kita boleh bagi video. Okay, blended learning, kalau biasa kita letak dalam sistem auto. Jadi dalam sistem auto kita, kalau dia hijau semua, kita dah dapat award sebagai blended learning lah. So kita nak meetkan RPP ni dengan sistem auto. Jadi kita dapat kredit untuk LMPT. Okay, ni adalah yang penting lah. Untuk 2 kredit pula, saya ada letakkan contoh 2 kredit. Let's say saya ambil maksimum tadi, 40 jam dengan 40 jam online. Sorry, kita kena ambil 30%. Okay, so ini adalah yang dibenarkan lah. Kita kena kira lah berapa yang dibenarkan untuk kita buat secara online. Okay, ini yang saya cakap tambahan daripada RPP. Kat sini saya faham fakulti dah emailkan kepada semua pensyarah. Kita dah boleh akses dia punya RPP template dan juga contoh lah. So penambahan untuk RPP edisi yang ke-6 adalah page yang terakhir. Ini adalah page yang terakhir. Jadi page yang terakhir ni kita kena tahulah online SLT. Let's say kita punya tadi 3 kredit, 30 something yang kita set kat sini. Nanti dia akan pecahkan lah. Dia ikut warna. Okay, kalau tengok template RPP yang terbaru ni, CAD dah buat ikut warna untuk memudahkan kita lah nak masukkan online material tadi 30 hingga 50%. And then online activity 30 hingga 50% dan juga online assessment. Dekat sini kalau no ni maksudnya RPP kita tu kita kena adjust sedikit lah supaya kita dapat kredit blended learning. So far ada soalan tak? Ada soalan tak daripada rakan-rakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Petai. Blended learning punya calculation dalam RPP ni dengan dalam auto tak sama ni? Itu saya tak sure. Yang sistem auto tu saya tak pasti. Sebab dia macam dia punya calculation dia berbeza. Okay. Assalamualaikum tuan. Saya Azli dari CVL. Okay, Cik Azli boleh ni bantu tak? Okey, untuk yang tu sebenarnya dekat auto dia ada satu menu tau. Yang tadi Dr. Mun tunjuk tu dia blended learning yang baru, PTG. So yang tu kalau kat auto masa buat classroom ada satu tepi tu dia kena tick. Kalau kawan tik PTG, akan guna yang barulah 40 40 20 yang tadi. Tapi kalau tak tick akan pergi ke blended learning yang lama yang 1732 tu, ingat tak? Okey. So masa create classroom tu make sure tepi tu dia ada belah kanan dekat classroom PTG. Nak guna PTG ataupun dia PTG atau FOC benda yang samalah. Yang tu. Kat sistem hotel. Okey, nanti kita bagi korang taklimat. Okey, no worries. Okey, terima kasih. Baik. Thank you. Terima kasih Dr. Azli. Okay, so yang ni yang CAD minta kita follow range yang ni lah. 30, 50 yang ni. Okay, so template adalah sama. Okay, ni adalah template yang nanti saya tunjuk demo template yang betul-betul ke kita nak. Saya go through yang ni dulu
Nanti saya tunjuk demo macam mana dekat mana yang sepatutnya kita perlu adjust lah. Okey, untuk template ni kita pilih lah. Okey. Untuk RPP kita perlu rujuk kepada ketua program, dapatkan silibus pemunian yang terkini. Pemunian yang terkini setiap program. Untuk program JTKM, pemunian terkini adalah pemunian 6. JTKE pemunian 7. JTKA pemunian 6. Jadi sebelum kita buat RPP, pastikan kita ambil silibus yang terbarulah, yang terkini. Okay, and then kita copy silibus semua yang ada dalam silibus, kita letak sinopsis. And then kita letaklah kita punya pensyarah. Let's say kita share pensyarah, kita letak ke semua section lah. Okay. Okay, dekat sini dalam silibus yang kita minta daripada ketua program tadi, bila tahun di offer, semester berapa kita kena letak, and then dekat tepi ni kita kena remark semester yang terkini, iaitu semester 1 sesi 2023-2024. Kita kena masukkan dekat sini. Untuk credit value, yang ketiga ni dia akan total up bila kita dah masukkan semua SLT yang lain daripada RPP minggu pertama hingga minggu ke-14, assessment berapa, baru dia appear kat sini. Ini appear last sekali, dia automatic. Okay, yang keenam ni adalah prerequisite. Let's say kalau ada subjek curriculum structure, setiap program yang perlukan prerequisite, boleh. Kalau core requisite ni adalah yang parallel, yang dia belajar tahun yang sama lah. Okay, seterusnya. Okay, ini pun kita ambil kopi daripada silibus lah. Okay, yang ni kita dah access kita boleh access juga OBE system. Okay, pemunian yang terkini. Kadang-kadang tim OBE dah jalankan tanggungjawab dia dah key in yang terkini. Kita sebagai penyelaras khusus untuk minggu ni, minggu yang sebelum kuliah ni, kita double check. Kita semak sama ada OBE SIS yang dipetakan di khusus kita adalah sama dengan pemunian yang terkini. Kita nak tengok yang tu. Sebab kalau kita tak check yang tu, nanti markas SAS kita, markas CQI semua lari. Sebab dia punya LO ataupun PLO yang dipetakan tu tak sama. Jadi kalau boleh kita double check lah, walaupun kita copy daripada silibus yang kita dapat pemunian terkini, kita double check juga dengan OBE system. Ada juga a few kita tak nak nanti in the end bila dah nak buat SAS, dah nak tutup SAS, benda ni tak tally lah. Nak minta semua pensyarah aware jugalah pasal OBE system. Okay. SKSP juga kita boleh masukkan lah sini knowledge mengikut pemunian yang terkini. Okay. Ini adalah guideline lah untuk MQF LOD yang kita dah mapping. Jadi yang ni sebenarnya kluster yang ni penting lah untuk kita mapping kepada skill yang kita nak. Sebagai contoh, kita adalah PLO 1, jadi sepatutnya kita mapping skill adalah knowledge dan understanding. Dekat mana kita nak apply ni? Okay, dekat mana? Dekat sini. Sekejap, kita apply kat sini. Dekat bawah ni. Kita boleh apply kat sini. Okay, untuk apply bahagian yang ke-8 ni, yang bawah ni, kita refer kepada ni. Yang ni. Okay, CAD dah petakan. Okay, kita just sesuaikan dengan LOD mana yang kita map. Kita ambil kat sini lah. Okay, untuk bahagian yang ke-8, kita mapping kepada satu CLO kepada satu PLO. Untuk subjek ni dia ada 3 CLO.
And then ni adalah 50% obtain daripada 50% markah, kita tallykan dengan OBE system. Dekat sini yang saya nak minta rakan-rakan semak sama ada semak tu KPI 1, ini LOD mapping ni. Yang ni betul ke tak? Ikut pemunian yang terkini ke tak? Tu yang penting lah. Sebab RPP ni kita nak share kepada pelajar. RPP ni memang kita punya standard yang ISO University. Memang kita kena follow yang macam ni lah. Okay, seterusnya. Okay, untuk skill ni. Kita contoh PLO 1 kita boleh masukkan C1 adalah knowledge. Dekat sini ikut kesesuaian rakan-rakan punya CLO, PLO. Tallykan dengan benda ni lah. Ni tallykan dengan ni. Lagi mudah lah untuk yang ni lah. Let's say lah nature subjek tu dia ada LOD, nak mapping 2 LOD. Kena tengok kesesuaian lah. Contoh LOD 5 tapi mapping dekat investigation. Tak kena lah. Kena tengok yang ni. Okay, seterusnya. Ini mapping ni saya dah kita follow yang ni lah, lagi mudah lah. Dia ada ni. Takut. Sama juga macam mana dapat mapping tu daripada cluster MQF Learning Outcome Cluster. Jadi kita pakai yang CAD dah buat ni. Yang ni lah. Okay, seterusnya communication skill. Boleh klik kat sini. Nanti saya tunjuk demo. Okay, untuk yang ni, template sama seperti edisi yang kelima, semakan ketiga. Cuma bahagian ni, fizikal ni sama. Online ni dia lecture, tutorial, praktikal ataupun unsynchronized ni, dia sama ni. Cuma kat sini tadi kita tengok online dia dah pecahkan kepada percentage kan, assessment, material dengan activities. Jadi dia dah buat color. Kat sini dah ada color lah. Color ni dia dah set formula. Kalau kita award sebagai blended learning nanti, kat sinilah kita adjust lah. Okay, saya rasa saya pergi pada demo kot. Baru nampak Okay, ini saya tunjuk sepintas lalu yang memang kita buat sebelum ni. Yang kita physical online kita boleh buat. And then online ni ada dua lah. Synchronous ke unsynchronous. Okay, untuk SLT non face to face ni maksudnya contoh kalau kita dah mengajar 2 jam and then berapa jam diperlukan oleh pelajar untuk ulang kaji balik kita punya pengajaran. Itu yang pertama. Ataupun bila lepas kita mengajar, kita ada bagi pelajar latihan, berapa jam yang diperlukan oleh pelajar untuk menyiapkan latihan yang kita bagi. Itu kita boleh buat non face to face SLT. Untuk WBL, dia perlu isi dekat kolom WBL lah. Okay, seterusnya. Okay, ini kita isilah ikut minggu, setiap minggu. Okay. Dia sama macam semester lepas yang kita isi. Okay, kita isi. Okay. Kita isi yang kat sini sampai minggu yang ke-14, setiap minggu. Syllabus adalah, contoh dia ada 5 chapter. Tapi 5 chapter tu tak diperincikan minggu keberapa yang kita nak buat perancangan kuliah. Jadi untuk RPP, kita kembangkan 5 chapter tadi kepada 14 minggu. Jadi ada juga masa audit, kita jumpa juga pensyarah dia buat by 1 sampai 4 minggu. Tak boleh, kita kena buat setiap minggu. Satu mengajar apa, minggu kedua mengajar apa.
setiap minggu. Kena ada 14 kolom untuk perancangan. Kalau nak buat 1 hingga 4, pecahkan kepada subtopik lah. Kena buat setiap minggu sebab kita mengajar setiap minggu, kita kena ada planning yang proper lah untuk setiap minggu. Okay. Untuk assessment, assessment kat sini kita dibenarkan buat online dan juga fizikal. Cuma tadi assessment tak boleh lebih daripada 30% lah daripada SLT yang dibenarkan untuk online. Jadi ini ikut semua ikut nature untuk subjek, sama ada quiz, tutorial, test ataupun projek. Dipetakan kepada CLO berapa, percentage berapa. Dekat sini kena masukkan week lah. Week ni kalau boleh kena tengok tadi timeline yang saya sediakan tadi, sebab kita nak buat meet CQI. Kita at least kita kena ada dah assessment yang kita buat, yang ada grade kepada pelajar. And then kita dah ada feedback lah. Sebab minggu ke-9 adalah minggu pelajar drop subject. Kita boleh pelajar tu boleh tahulah dia punya the halfway performance untuk kita punya subjek tu. Okay, kat sini sampailah kita masukkan SLT yang sesuai. Okay, untuk final exam 40%, continuous assessment tadi 60%, and then kita isilah sampai kita dapat ni. Okay, yang sini automatik bahagian ni adalah automatik. Total SLT untuk subjek ni adalah 120. Okay, Dr. Yong, ada soalan ke? Ya, berkenaan dengan yang mapping untuk assessment tadi, balik slide tadi. Yang mana? Satu lagi. Okay. Berkenaan dengan mapping CLO tu, yang 1, 2, 3 tu, fakulti pernah mendapat OFI sebab dalam sistem markah tu dihantar ke CLO yang tak berkenan. So itu satu kan. Maaf, saya perlu ingatkan semua rakan-rakan, dalam sistem tu setting CLO tu kena tepat sebab kalau setting tu tak tepat, contohnya yang test 1 tu pergi ke CLO 3, maka tu akan dihantar ke PLO yang tak tepat. Dr. Yong, maksudnya dalam OBE sistem ke yang lari ni? Dalam dalam course coordinator module tu yang edit assessment tu, penyelaras boleh pilih CLO mana. Okay. Dalam sistem dalam course coordinator module yang penyelaras punya. So penyelaras perlu pilih CLO yang tepat lah. Kalau terpilih CLO yang tak tepat, nanti markah tu akan pergi OBSIS akan menghantar markah tu ikut mana yang di setting lah kan. So saya minta maaf lah, mohon kawan-kawan tengok balik, pastikan penetap dalam penyelaras membuat penetapan yang tepat bagi setiap assessment ni kepada CLO yang tepat. So wujud OFI untuk FTK berkenaan dengan perkara ni, saya mohon rakan-rakan ambil perhatian lah. Okay, terima kasih ya. Okay, terima kasih Dr. Yong. Okay, Dr. Yong adalah penyelaras OBE, jadi dia tahulah kita punya tackle kat mana. So mohon ambil perhatian lah rakan-rakan semua, sebab kalau boleh masa audit tu kita nak memperbaikilah yang mana yang kita dah buat sebelum ni, kita tambah baik. Okay, jadi seterusnya adalah dekat sini total SLT ni adalah yang hijau macam ni, hijau emerald ni dia automatic. Jadi bila key in 120, tadi section yang keempat tadi dia akan appear 3 kredit lah. Automatic appear kat sini 3 kredit. Sekejap dia. Okay, dia akan appear kat sini adalah 3. So kalau kita 119, dia akan appear kat sini 2 kredit.
Jadi kena tally lah. Okey, seterusnya. Okey, untuk reference, okey, ini slide yang lepas sebenarnya. Untuk reference, untuk ISO, reference kita kena 5 tahun ke belakang. Maksudnya at least kita ada 5 tahun ke belakang. Maksudnya yang saya bagi contoh ni adalah 2018. Kita sekarang 2000 berapa? 23 maksudnya 2018 yang 5 tahun yang ke belakang. Maksudnya yang ni 2013, 2016 ni saya kena update yang barulah. Kena dapatkan nombor nombor library. Kita boleh tengok dekat library punya website yang related dengan kita punya syllabus, kena punya kursus, kita masukkan kepada pelajar lah. Untuk yang ni kita ada 2, sama ada buku ataupun e-book. Kita boleh buat dalam e-book Sign Direct yang library dah purchase hari tu kan. Jadi kita boleh masukkan e-book dengan dia punya link lah, memudahkan pelajar untuk akses. Okay. So kat sini, okay, yang terakhir adalah signature. Okay, dalam audit kita banyak jumpa juga concern daripada auditor, signature tak ada. KJ dengan KJ dengan pensyarah tak ada. Jadi saya minta kerjasama semua untuk, walaupun benda ni nampak sikit, kesan dia besar. Sebab dia adalah kita punya ISO punya yang ditetapkan oleh CAD. Jadi benda ni memang kena complete lah. Memastikan perjalanan kita punya pengajaran tu memang dilaksanakan dengan betul. And then kat sini sebab kita buat seminggu sebelum kuliah berjalan. Maksudnya 8 Oktober kuliah dah berjalan. Jadi saya letak hari ni lah 27 September. Kalau boleh letak date tu seminggu sebelum. Kalau 1 Oktober pun boleh lagi letak lah. 1 Oktober 2023. Boleh? Kat sini nanti yang date ni seminggu sebelum. Sepatutnya lah yang ISO punya. Boleh rakan-rakan semua tarikh. Date tarikh lah. So saya demo sikit sebelum saya buat demo ada soalan tak? Saya bagi contoh template yang saya dah buat lah. Macam mana nak stop? Kita proceed pada demo boleh? Ada soalan Boleh Kak? Boleh? Kejap Boleh. je. Nanti sharekan sampel yang dah siap. Boleh. Saya sharekan. Nanti lepas taklimat ni, saya bagi semulalah apa yang diperlukan lah dengan slide ni sekali lah. Kejap share. Lama tak buat kelas online ni. Nak share lah. Kejap. Okay. Boleh nampak tak? Ini saya punya subjek lah. Sebenarnya saya buat pagi tadi. Saya punya subjek. Okay, nanti saya bagi CAD bagi contoh 3 kredit. Macam mana pelaksanaan 3 kredit. Saya bagi contoh subjek saya ni adalah 2 kredit. Macam mana pelaksanaan blended learning 2 kredit. Nanti saya akan bagi contoh sharekan pada ni lah. Okay. Ini saya punya ni lah. Boleh nampak Kawan-kawan boleh nampak Nampak Okay, kat sini sebenarnya dia boleh pilih ni. Okay. Ini kita pilih FTK lah. Ini kita kena copy. Kalau semester lepas kita memang guna pemunian ke-6. Tak ada perubahan. Moon. Ya. Blank kat screen saya tau.
blank, tak ada apa-apa. Blank. Tunjuk kat skrin. Yang lain nampak tak? Tak nampak. Tak nampak Okey, kejap saya share Request semula. access dia kata, request access. Okey, macam mana? Kejap saya share semula. Saya share semula. Saya nampak ni lesson plan. Nampak? Saya. Kejap. Yang Sekejap lain saya tu. share. Saya share semula. Saya pun nampak. Habis tak perlu access. Saya open Nampak, access. Macam mana? Ada yang nampak, ada yang tak nampak Saya open accessnya. Kejap. Sekejap saya Itu yang tak nampak tu pakai handset. Oh, okey. Kejap saya Dia pakai terang share komputer. macam tadi. Saya share Laptop. komputer. Tadi saya share live kot. Kejap Sabar. Ya kot, telefon tak nampak. Laptop orang nampak. Okey. Kejap macam mana saya nak stop sharing yang ni Maaf ya kawan-kawan, belajar. No worries. Tak apa. Ah, No don't problem. Kita santai-santai je ni, tapi jangan buat silap RPP memang kena FI lah. Memang selalu kena masuk audit. Lepas tu kena jawab tiap-tiap tahun. Ya, betul. Tak boleh You are present. Kejap. Okey, kejap. Okay, saya cuba lagi sekali. Kejap ya. Semua dah dapat ke? Dah tengok ke template RPP yang kosong? Dah ada yang dah buat ke? Okay. Share anyway. Okay. Nampak Dr. Yang? Nampak tak? Nampak? Belum Dia keluar. tulis kat situ, something went wrong. Cannot show this content. Yang lain nampak? Saya This may take a few seconds. Seconds. Nampak dah? Ada? Nampak? Okey. Terima kasih. Nampak Okey. Jadi Belum. ini adalah rupa paras yang terbaru lah. Yang saya cakap dia ada penambahan yang ni saja. Ni dekat last page. Ini sajalah. Ini dia dah ada calculation lah. Kalau warna warna oranye ni adalah material, biru activities, hijau assessment. Jadi CAD dah buat yang online. Ini warna dia ni, dia akan formulakan ke yang bawah tadi. Okey, sama juga RPP yang semester lepas yang kita buat. Okey, template ni sama. Cuma pelaksanaan percentage online tu saja yang berbeza. Itu saja yang penambahbaikan daripada RPP edisi yang terbaru ni lah. Jadi yang ni kita copy daripada syllabus. Okey, kat sini kan. Okey, untuk yang ni boleh pilih major core ataupun elective. Tak keluar pula saya punya ni. Okey. Kat sini sebenarnya saya tak keluar. Nanti dia ada banyak tau. Okey, untuk subjek kita ada dua je lah, major core dengan elective. Nanti boleh pilih lah, kalau elective, pilih elective lah. And then synopsis, okay, nama pensyarah. Kat sini kita listkan kalau kita ada 5 section, 5 pensyarah, kelima-lima pensyarah tu kena ada lah. Untuk E5 PMP pun kelima-lima
pensyarah ni pun kena ada lah dia punya attendance. Okay. Untuk yang keempat ni semester 1, ini kita kena remark semester 1 2023-2024. Ini kita copy semua ni, CLO ni sama sebiji dengan pemunian yang terkini semua program lah. Okay. And then daripada sini kita akan mappingkan pula CLO kepada PLO. Kita jangan mapping satu CLO, dua PLO. Tak boleh. Satu CLO, satu PLO. Ini kita mapping. Jadi untuk assessment method, bergantung kepada assessment yang kat bawah yang ni. Yang kita nak buat yang ni. Ada test ke, ada project ke, ada lab ke. Ini kita letak kat sini lah. And then kita punya obtain 50% markah. Ini sama macam semester lepas. Okay, yang kat sini kan, ni guideline saya dah letak kat sini. Kalau kita nak pilih yang mana. Contoh saya PLO 1, LOD 1. Jadi saya tengok PLO 1, kita E-Tech ni FTK adalah E-Tech. Ada program yang MQA, kena tengok MQA lah. PLO 1, LOD 1, saya mapping kepada knowledge understanding. So knowledge understanding adalah C1. Macam tu. Kalau yang kedua ni PLO 5, saya tengok PLO 5, dia ada kat sini ada. LOD 9 ada, PLO 5, LOD 5. So saya tengok kat sini adalah LOD 5. LOD 5 saya PLO, LOD 5 adalah practical skill. Jadi saya cari kat sini, practical skill adalah 3 CA. Jadi saya select ni, kena tally lah dengan yang ni, LO 5. CA. Boleh? Boleh tak mapping ni? Nanti kena tengok yang ni. Dia dah ada ni lah, reflect kepada domain yang dah di mappingkan, disummarizekan lah. Boleh? Okay, skill ni. Skill ni kalau kita, tadi saya kat sini, saya ada buat presentation. Of course lah ada communication skill. Tadi saya mapping kepada C5 ni ada ethics. So saya letak ethics lah. Dekat sini pun boleh pilih. Banyak ni, dia tak keluar. Tak tahu kenapa tak keluar ni. Sepatutnya kat bawah ni dia banyak lagi. Nanti boleh pilih skill ni berdasarkan kepada yang ni ataupun assessment yang kita buat lah. Tak keluar Nanti saya bagi nanti dia keluar banyak lah. Boleh pilih Okay. Yang kat sini yang terbaru ni yang menarik nak cerita ni adalah online ni. Okay, ini 2 kredit. 80% adalah 2 kredit SLT adalah 80 jam. Jadi kalau 30% berapa jam? 20 lebih lah, 20 lebih jam yang dibenarkan buat online. Contoh saya bagi contoh 25 jam Contoh saya matematik tak pandai. 25 jam. Okey, daripada 25 jam yang kita nak buat online ni, kita kena pecahkan kat sini. Yang warna oren ni adalah kelas secara online, sama ada lecture, tutorial ataupun praktikal. Yang warna biru ni adalah aktiviti bersama pelajar. Yang warna hijau ni adalah assessment. Dia dah set lah 30 hingga 50 tadi. Yang ni, dia dah set ni. Ni, yang dah set ni. Okay, dekat sinilah kalau kita nak lihat yang ni, kita plan lah. Maksudnya saya minggu pertama saya nak buat taklimat RPP secara online. And then saya nak ada lepas kita buat kelas, kita ada buat aktiviti. Jadi kat sini saya buat satu kelas online, satu buat aktiviti bersama pelajar. Quiz ke, dekat sini biasa kalau kita nak tahu student feedback apa semua kat sini kita boleh buatlah Google Form ke apa, nak tahu level of student ke, kita kalau saya ni sebab OSH kan, akta-akta dan sebagainya saya boleh buat ambil daripada online. Okay, depends. Kalau kat sini kena buat 14 minggu lah. Okay, jadi lecture ikut nature pada
apa kelas masing-masing lah. Untuk subjek saya ni 2 jam. 2 jam seminggu. Jadi satu-satu. Kalau let's say tutorial ada lecture 2 jam, tutorial 2 jam, dua-dua lah. Sama ada tutorial kalau nak buat online, kena letak kat sini. 2. Okay. Jadi kalau nak buat face to face, boleh letak lah face to face. Okay, ni kelas face to face, ini kelas secara online, ini aktiviti. Okay, untuk WBL dia kena isi kat sini lah. WBL GL ni adalah guided learning, IG ni adalah industry guidance, WBL. Non face to face, yang tadi yang saya cakap tadi, beritahu tadi, ini berapa masa student yang perlukan untuk cover kita punya ni lah. Okay. So kat sini kita akan isi setiap minggu. Ini total adalah face to face. Ini online class. Ini online activity. Ini non face to face. So 58. So saya ada lagi the balance. Saya buat, ni tak ada final saya punya subjek. Jadi saya letak test berapalah. So test saya nak buat online. Project presentation pun saya nak buat online. Jadi saya dapat kat sini adalah 80%. Okay. Bila saya buat, experience saya buat ni, ikut nature yang saya nak buat, memang saya tak dapat ni. Ni. Memang saya cuba 5-6 kali, memang tak boleh. No. Maksudnya dia dah setting ni. Dah setting berapa, dah setting pengiraan yang sesuai balance lah. Ikut yang ni lah. Material Activity Assessment Balance. Jadi ini adalah guideline sajalah. Untuk dokumen ISO sampai ke 15 saja. Tapi ini adalah tambahan untuk dapatkan kredit untuk blended learning. Okay. Jadi ni appear. Kalau WBL dia boleh tekan kat sini lah. Tak keluar juga. Okay. Untuk yang seterusnya adalah special requirement. Kalau saya punya projek ni adalah sulam, saya letak sulam activity. Kalau tak ada, letak NA je lah. Tak ada. Okay. Untuk reference, ni penting lah reference ni. Kita macam yang saya merah tu memang kita nak 2018 and above. Jadi kita tengok, saya kena revise balik lah reference saya ni. Okay. So ini kena ambil signature, KJ. Dekat sini ni. Contoh contoh. Contoh kalau saya nak buat kuliah ni satu. Contoh okay. Saya tak nak lah buat online. Saya nak jumpa student face to face. 2 Saya buat 2 kat sini. Ni tak ada. Contoh Jadi kat bawah ni. Sorry. Terlajak pula. No. Ni maksud saya no ni. Patutnya saya buat online tadi 25, 24 kan. Daripada 80% tadi. Jadi tak cukup. Okay, jadi saya kena ubah. Mun. Sorry mencela ya. Ya. Okey, bagi yang skrin hitam tak nampak apa-apa, maknanya tak log in dalam Microsoft account. Microsoft UTHM mesti yang workspace, yang workplace punya, bukan yang peribadi. So dokumen yang Dr. Munira tunjukkan ni dikira sulit dalaman lah, sulit dalaman UTHM sahaja. So that's why ada setting yang ditetapkan oleh pihak universiti yang dokumen ni memang tak boleh ditunjuk kepada guest. So siapa yang log in, yang masuk Microsoft Teams menggunakan guest account, menggunakan guest tu kena keluar balik dan log in kepada yang UTHM punya Microsoft account baru boleh nampak dokumen ni. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Yong pencerahan. Saya tadi pun guna guest, saya memang tak boleh nak buka. Yang first tadi. Jadi saya log in lah. Saya kena log in ni. Kena log in kan. Okay, terima kasih Dr. Yong. Okay. Jadi kalau boleh kat sini kita nak dapatkan yes lah. Kalau nak dapatkan blended learning. Kita follow lah CAD dah bagi kita. Saya rasa online, bila kita ada 30% online ni banyak membantu sebenarnya. Kita punya PMP lah.
Ada soalan tak? Ada pertanyaan? Perubahan yang ya. Siapa? Yuda. Okey. Mun nak tanya yang apa tadi reference tu macam mana update berapa tahun ke belakang? Berapa tahun? 5 tahun. 2018 ke atas. Betul. Lepas tu nak tanya kalau let's say lah library retention tak ada latest E-book. buku. E-books ada tak? E-books. Boleh carilah tapi nak cari mungkin edisi mungkin boleh tengok edisi lah kan. So basically kalau e-book tak ada, kalau retention tak ada. Saya dah Dia check. sebenarnya kita boleh request dengan library untuk purchase. Sebenarnya keperluan kita nak bagi kepada pelajar kan. Kalau boleh kita nak ada yang kita ada. Bukan Itulah. daripada So, saya nak tanya kalau personal ataupun basically yang online bukan retention tak boleh letak kan? tak boleh. Dia nak ada okay. kod ni. Kena ada kod ni. Okay, nak confirmkan. Tapi waktu mengajar kita boleh bagi tambahan. Tambahan kepada pelajar. Boleh. Tapi untuk dokumen kita kena ambil yang ada dalam library kita lah. Itulah. Kalau rasa kalau keperluan buku tu memang tak ada kat library, boleh apply untuk library purchase lah keperluan. Sebab memang kalau audit dia tengok facilities yang facilities kita bagi kepada pelajar tu mencukupilah dengan dia punya ni. Relevant lah macam tu lah. Soalan tak? Dah habis ni. Ada soalan? Okay. Saya ada buat kehadiran. Kejap saya paste kehadiran. Sebabnya kehadiran. Mun share Mun punya RPP ni tapi bukan dalam yang online lah, maksudnya yang Boleh nanti saya share semua. Nanti saya minta tolong siapa tu Syakila emailkan. Emailkan semua Saya ada satu soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaedah untuk kita sign RPP ni macam mana? Dia ikut jabatan. Dr. Encik Megat ni. Dia ikut jabatan. Secara e-sign pun boleh. E-sign dalam Excel ataupun kita convert ke PDF? Convert ke PDF. Sebab nanti convert ke PDF lagi better lah. Template ni dia dah setting print PDF yang memang code setting lah. Dia dah setting. Jadi kita sebab just template print yang PDF. lama bila kita convert ke PDF banyak missing pages. So yang ni dah okey kan? Ini dia dah setting. Betul. Okey. Dia setting. Mun nak tanya sebab dia tulis yang sign kat bawah tu adalah ketua program ataupun head of department, dua-dua boleh ke macam mana? Kita guna head of department sebenarnya. Bagi dekat KJ lah kan? KJ betul. Okay, thank you. Tapi kalau subjek KJ kena sign tu saya tak tahu, saya tak pasti. Mungkin PDF. Itu saya tak pastilah yang tu. Subjek KJ, Dr. Lam terima kasih. Dr. Lam bantu subjek KJ, KP yang sign. Saya ada sharekan link kehadiran. Ramai tak 57. Nanti masukkan staff ID. Saya cubalah kalau keperluan dapatkan khusus. Boleh? Saya tengok. Okey. Ada soalan tak? Yang dia sama juga. Ni je yang berbeza. Yang oranye, biru, hijau. Okey. Tak ada soalan So saya doakan semoga kita punya perancangan RPP, perancangan kuliah kita berjalan dengan baik. Kita tak ada mid sem break. Kita akan continuous minggu pertama sehingga minggu ke-14 lah. Tapi in between tu kita ada kita ada cuti khas tapi kepada pelajar saja, cuti khas, Deepavali and also Christmas. So kena rancang dengan baik lah. Bila nak buat online.
Mungkin pelajar kita boleh buat online masa dia cuti Christmas dan juga cuti dia family tu lah. Mungkin kita boleh slotkan kat situ lah. Tapi saya tak tahu perkeliling universiti kan sebab macam perayaan ni macam mana. Tapi cuba kita sesuaikan bila diorang berhari raya, kita sesuaikan minggu tu secara online. Itu cadangan saya lah. Tapi yang nak merancang tu rakan-rakan semualah. Cuma cadangan saya kita ikut consider pelajar punya perayaan. Okay? Betul-betul, straight 14 minggu. Okey, Dr. Juliana, test ni depends, continuous assessment depends kepada pensyarah tu macam mana nak buat. Tak semestinya kita ada 2 test. Kalau test pertama ada, kita buat assessment yang lain, assignment, project, quiz, tutorial dan sebagainya lah. Kita tak ada fixkan test tu ikut nature lah sebab kalau lab tak ada test kan, ikut nature lah, nature of subject. Dan kita punya the syllabus yang dibangunkan mengikut pemunian yang terkini. Okay. So, ada lagi tak soalan? Okay. Boleh lepas ni saya kongsikan lah. CQI belum sentuh lagi ni. Okay, CQI. Saya sentuh CQI sikit boleh? Boleh pun boleh. Ke nak buat slot nanti dengan OBE ya? Tak bersedia. Okay, sekejap saya tengok. CQI tak ada perubahan pun. Sama guna template yang Dr. Lam sediakan sebelum ni. Kita ada, saya share sekejap. Alang-alang ni kan, kejap. Kejap. Isi attendance ya kawan-kawan ya. Baik. CQI. Okay. Kejap ambil masa sikit. Loading. Okay. Okay, ni saya tunjuk saya punya, ini adalah kita punya CQI form. Okay, kita ada 3 lah. Ini adalah planning yang kita kena buat lah. Minggu pertama ataupun sebelum masuk minggu pertama sekali dengan RPP, kita dah boleh buat planning apa CQI yang kita nak jalankan berdasarkan cadangan daripada pensyarah sebelum ni. NCQI pensyarah sebelum ni. Okay, meet CQI, ini form dia lah. Meet CQI adalah CQI yang kita buat selepas kita buat assessment yang pertama. Assessment ni fleksibel, sama ada test, quiz, lab ataupun assignment. Tapi kita dah bagi grade kepada pelajar sebelum minggu yang ke-8 lah. Sebelum kita buat CQI. Maksudnya kita dah bagi mark. Sebagai contoh, test, biasa nature kita buat test kan. Test 10%, kita dah bagi pada student, sudah tengok performa dia tak okey. Jadi minggu ke-9 dia boleh fikir sama ada nak drop ke nak teruskan subjek kita. Okay, assessment yang kalau kita tak buat test, kita boleh buat quiz. Kalau let's say kita dah buat quiz ataupun kita buat tugasan, kita dah bagi feedback kepada pelajar, itu pun dikira sebagai CQI untuk meet CQI. Apa-apa yang kita bagi markah lah. 60% continuous assessment tu yang kita bagi markah. Jadi yang ni saya buat, okay, ni test. And then ini adalah NCQI report tu kita pakai yang dalam TCIS system. TCIS system. Okay, yang ni daripada TCIS lah. Sekejap macam mana kita nak buat planning? Okay. Okay, macam mana kita nak buat planning?
Okay. Bayangkan ni blank blank. Okay, general propose cost CQI. Okay, setiap tahun kita ada audit akademik. Macam hari yang lepas kita dah ada audit akademik, tahun lepas pun kita ada audit akademik. Okay, nanti mungkin boleh dapatkan info daripada ketua program, subjek kita di audit ke tak. Let's say subjek kita ada di audit dan ada komen daripada auditor, kita boleh masukkan kat sini. Benchmarking ke, daripada industrial panel punya suggestion ke, internal audit, external audit, daripada SPARK report, student bagi tindak balas ataupun previous semester course lah. Kita masukkan lah apa yang dicadangkan. Okay. Okay, yang ni untuk saya punya projek subjek ni kita buat sulam kita buat sulam jadi banyak yang sulam punya lah ni. Okay, kat mana kita nak isi first? Kat mana kita nak isi ni adalah kat sini Ini adalah plan CQI suggestion from previous semester. Okay, yang ni kena tanya sikit lah pada yang pensyarah yang mengajar sebelum ni. Macam mana nak dapatkan CQI form tu lah. Okay, boleh dapatkan melalui ketua program ataupun melalui PIC lah. Kalau let's say kita dah mengajar continuously, memang subjek tu kita ajar memang lagi mudah lah. Kita dah tahu apa. And then, okay, yang kolom yang ni adalah selepas kita laksanakan. Okay, ini selepas. Ini kita plan. Kita dapat daripada pensyarah sebelum ni, sama ada benda tu boleh dibuat ke tak. Let's say kalau boleh dibuat, kita masukkan planning lah. Yang ni kita kena buat. Kolom ni yang kita kena buat pada minggu pertama. Kolom yang ni adalah minggu yang masa kita buat NCQI ataupun Mid CQI. Yang ni. Okay. Ini pun daripada OBE system ni. Daripada report yang lepas lah. Yang pensyarah sebelum ni. Okay. So untuk Mid CQI. Okay, untuk Mid CQI biasa kita buat minggu ke-8 ataupun sebelum minggu ke-9, minggu ke-8, minggu ke-7. Lagi cepat, lagi berkesan lah. Lagi cepat, lagi baik lah. Paling last minggu ke-8. So, ini adalah student feedback survey yang saya buat and then kita return test lah. Okay. Kita buat ada evidence lah. Kita kat sini. Okay. Ni kita suggest Mid CQI. Berdasarkan kepada test yang. Contoh kita buat test. Ini apa yang kita akan buat. Test cover CLO 1. Hanya satu CLO je lah. Kalau test tu cover 2 CLO. Ada 2 lah. 2 kolom lah. Boleh ini boleh klik lah. Yang mana yang bersesuaian. Okay. Ini pun saya bagi contoh lah. Sama juga. Yang semester lepas lah. Okay. Ini overview untuk CQI. Okay, Dr. Lam. Sekiranya ada keperluan untuk kita buat. Kita akan, okay. Sekiranya ada keperluan untuk kita buat sharing pasal OBE. Assessment dengan broadly defined. Nanti kita boleh maklumkan lah. Sebab Sydney Knowledge, Dr. Lam. Dr. Lam nak tanyalah. Ya, Mun. Yang mapping project tu yang saya lepaskan, kita dah buat kan? Projek apa? Sydney Knowledge. Untuk tu communication PO10 Ada buat macam CQI ni. Apa? Tak, untuk yang tu lah. Untuk PO10 yang buat TA punya engineering activity tu. Itu dah pernah introduce ke kepada staff? Belum. Oh, nanti belum nanti mungkin kita tanya, boleh arrange lah slot tu. Sebab kita ada manual baru keluar kan Lam? Macam mana? Yang itu kita nak tunggu manual tapi tu. tak boleh tunggu. Yang ini kita kena dulu, buat.
Kena Kita buat dulu. dulu. Okey. Untuk mapping project, biasa untuk broadly define SKSPTA ni kan kita buat project, especially kita buat project. Nanti yang ni Dr. Lam akan explain detail lah. Kita ada slot yang lain. Mungkin sekali dengan OBE. Pemantapan OBE. Sebab OBE ni kalau memang penting lah sebab kita punya proses kan untuk ni. Dr. Rusdi punya soalan, blended learning wajib ke setiap subjek comply ABCD? ABCD tu yang mana satu Dr. Rusdi? Dekat dalam RPP tu ada yang bawah tu, yang masa tu. ABCD yang mana? RPP? Dekat RPP yang ada warna kat bawah tu. Okey, ABC yang persen-persen. okey, yang tu tak. Yang tu dia automatic. Berapa persen kan? Itu yang warna hijau gelap tu adalah automatic, dia calculate lah. Automatic. Dia dah setting. Semua subjek wajib comply even ada yang theoretical ni pun kena comply juga blended. Okey, saran CAD kita memang galakkan untuk kita buat blended learning sebab nanti kita akan talikan dengan auto system kan. Tapi let's say Dr. Rusdi tak nak buat blended learning, maksudnya semua nak buat face to face. Mungkin ada blend tapi tak cukup syarat lah dari segi persen apa semua kan, sebab mungkin subjek tu theoretical, so kalau macam banyak online nanti dia tak berapa berkesan. So tu yang nak tanya tu, mungkin sikit je persen online tu tak cukup lah dia punya syarat tu kan. Blended learning mesti wajib semua subjek kena wajib? Tak. Sebab kita memang memang ikut manual yang blended learning tu 70% sasaran subjek keseluruhan program tu adalah blended learning 70%. Mungkin boleh bincang dengan ketua program, mungkin dia dah ada perancangan yang mana subjek yang perlu dan tak perlu. Tapi kita memang galakkan blended learning. Okey. Yong pun dah respon tu, 30% khusus fakulti perlu blended learning. Blended learning. Jadi mungkin dalam program punya tu mungkin dia dah ada subjek yang mana yang blended, subjek yang mana bukan blended lah. Cuma soalan Dr. Rusdi, kalau prepare RPP tu tak blended, boleh, cuma kena talikan dengan semak balik dengan KP ketua program. Okey, terima kasih. Sebab yang ISO punya dokumen sampai yang tanda tangan KJ tu, mana kita nak emphasize, kita nak embeddedkan yang blended learning tu, yang CAD bangunkan satu lagi template untuk memudahkan fakulti lah. Sama ada kita nak monitor subjek ni dah blended, subjek ni belum. Macam tu lah. Kita kena ni lah. Kita kena follow lah yang CAD ni. Cuma 70% tu kena make sure yang subjek Dr. Rusdi tadi tu mungkin bukan blended learning. Okay, so happy lah kita buat RPP baru. Make sure pakai template baru Mun, nak tanya sikit. Tadi sebab dengan Mun cakap kalau untuk yang awal tu kan, yang planning tu kan untuk CQI, kita kena tanya pensyarah yang lepas. Bukan kita boleh tengok yang kat TCIS tu je keluar kan? Sama tak? Kalau ada, betul. Boleh. Okay. Nak confirmkan. Sebab ada subjek yang dia selang 1 tahun Kita boleh tengok tak selang 1 tahun? Oh, betul. Okay, faham. Dia tak pasti. Macam dia keluar macam yang SEM lepas je rasanya. Yang perasan Boleh, lah. Mun. Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Okay, terima kasih. Banyak benda lagi nak kena belajar ni, Dr. Lam. Okay. Boleh? Okay, kalau tak ada soalan saya nak nak berakhir dah.
Okay. Okay. Terima kasih semua yang hadir pada hari inilah untuk sesi taklimat RPP 04 edisi 6, edisi yang terkini yang kita akan guna pakai untuk semester ni lah, semester 1 2023-2024. So pastikan kita briefing RPP ni minggu yang pertama. Kita dah upload dalam auto system lah supaya pelajar dah aware pasal CLO, PLO dan juga assessment yang kita nak buat. Saya doakan semoga perjalanan kita punya online kelas 14 minggu straight ni berjalan dengan lancar. Terima kasih semua. Isi kehadiran ya. Betul. Okay. Yang mana?